Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillah ma syaa Allah. La quwwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin minallah ma syaa Allah. Al-khairu kulluhu biyadillah masya Allah la yasrifu su'a illallah amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini untuk siri kapsul 15 minit. InsyaAllah kita ambil sedikit masa pada pagi ini untuk kita bahaskan bacakan hadis Nabi SAW daripada kitab Syama'il Muhammadiyah, untuk kita dengar sifat-sifat peribadi ataupun sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan peribadi baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita pada hari ini masuk pada bab yang ke-8. Yang masuk join kita dalam live Facebook juga, ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Saya menjawab salamnya Puan Basitah dan Puan Siti Hajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk bab 8. Kita tengok satu hadis insya-Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu ma jaa'a fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ceritakan tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakaian ini suatu perkara yang kita gunakan untuk kita menutup kepada aurat kita. Maka dia menempel pada tubuh kita dan kita gunakan dia untuk menutup aurat kita sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut. Kisahnya, naluri manusia tu begitulah. Dia ada kemaluannya, dia ada auratnya yang dia malu untuk ditayangkan. Maka fitrah ataupun naluri manusia itu sendiri adalah mereka nak tutup kepada aurat. Dalam surah Al-A'raf ayat 26, Allah Ta'ala berfirman, Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai Bani Adam, kata Allah Ta'ala, telah kami turunkan ke atas kamu, kami berikan kepada kamu libasan, bahan-bahan untuk kamu guna pakai, nak buat pakaian. Kan baju-baju kita kan daripada bahan-bahan yang Allah ciptakan. Kain cotton, kapas itu daripada pokok kan, pokok kapas. Orang buat leather, baju, jaket, jaket kulit. Kan kulit tu daripada mana? Daripada binatang. Binatang pun Allah Ta'ala juga yang cipta. Jadi Allah turunkan atau jadikan bahan-bahan itu untuk jadi libas, untuk jadi pakaian. Tujuan dia apa? Yuwari sawatikum warisha, menutup kepada aurat-aurat kamu dan juga perhiasan-perhiasan yang ada pada diri kamu. Itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dalam surah Taha juga disebutkan tentang Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa. Allah Ta'ala berfirman tentang mereka berdua alaihimassalam, fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Maka kedua-duanya memakan buah khuldi itu. Maka setelah memakannya, terdedahlah bagi mereka akan aurat mereka. Jadi terus tertanggal pakaian mereka itu, berbogel, maka kelihatanlah aurat-aurat mereka, sawatuhuma, kedua-dua aurat tu. Kemudian secara refleks dia tertanggal pakaian. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Masing-masing kelang kabut cari daun-daun syurga yang ada keliling tu, terus tutup. Tutup kemaluan masing-masing aurat. Dia cari daun, Nabi Adam dan juga Siti Hawa ambil daun-daun, tutup kemaluan masing-masing. Jadi itu naluri daripada manusia pertama lagi. Dia rasa malu untuk auratnya didedahkan kepada orang ramai. Maka kalau orang yang dia tak ada rasa malu, dia dedahkan badan dia sesuka hati dia, maka di situ kita tahulah dia luar daripada naluri kemanusiaan. Tapi diletak atas dasar hak kebebasan. Itu orang tanda kiamat lah. Kan, body kami, suka hati kami lah. Dia kata kan, body kami, suka hati kami. Nak tayang. Sekarang ni, kalau barat memang kempen-kempen macam tu lah. Yang dilaksanakan. Termasuklah sampai ke tempat-tempat kita pun. Buat demonstrasi. Our body, our life kan. Body kami, hak kami lah.
Tak ada. Haknya adalah naluri kemanusiaan itu sendiri sebenarnya tak mau untuk didedahkan kepada orang lain, melainkan pada orang yang dihalalkan sajalah. Kalau orang perempuan bagi suami, begitu juga untuk isteri lah. Okey, itu cerita tentang pakaian. Pakaian ini guna dia untuk menutup aurat lah. Okey, kita baca satu hadis insya-Allah. Wa bihi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi qala hadatsana Al-Fadl bin Musa wa Abu Tumailah wa Zaid ibn Hubab an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Daripada Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah adalah isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang suaminya yakni Abu Salamah wafat. Jadi Ummu Salamah ni sayang sangat dengan Abu Salamah ni. Tapi sebab sayang sangat, dia orang suasana jahiliah, dia ada cara untuk dia tunjukkan sayang dia tu adalah dengan dia meratap kubur orang yang dia sayang tadi. Itu memang ada. Kalau kita belajar syair jahili pun ada syair rasak tu, syair dilantun-lantun, syair meratap orang mati. Itu amalan jahiliah lah. Amalan jahiliah. Jadi dia nak pergi meratap pada suami dia. Jadi Nabi datang dan Nabi kata kena sabar. Nabi ajarkan dia doa. Nabi ajarkan dia doa. Doa apa? Doa ketika mana ditimpa dengan musibah. Apa doa dia? Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Saya tulislah. Boleh ambil manfaat. Boleh salin, boleh hafal. Allahumma jurni fi musibati ni nampak gedak ni dalam. Nampak kot. Wa khluf li khairan minha. Allahumma jurni fi musibati. Boleh nampak kot tu. Wa khluf li khairan minha. Okey, harap-harap boleh nampak lah ya. Ditimpa musibah. Bolehlah, itu istirja'. Lafaz tu lafaz kita kembalikan kepada Allah, istirja' dia panggil. Inna lillah, kami ni milik Allah. Inna lillah, kita ni milik Allah. Wa inna ilaihi, dan kita akan kembali kepada dia. Itu bukan satu bentuk doa lah, itu satu bentuk mengembalikan pemilikan diri kita. Kita ni tak ada apa-apa, kita milik Allah. Ni baru doa dia. Bolehlah baca inna lillah, baca doa ni pula. Kan bila ditimpa musibah. Dia Nabi ajarkan kepada Ummu Salamah. Bukan apa-apa musibah lah, tapi dalam kes ni sebab Ummu Salamah kerana kematian suami lah, jadi Nabi ajarkan. Okey, makna dia Allahumma ya Allah ujurni, Allahumma ajurni, berikan ganjaran, ajrun ganjaran, bagilah aku pahala fi musibati, dalam musibah. Maknanya biar musibah ni bukan musibah yang musibah saja, tapi musibah yang memberikan aku pahala. Macam mana musibah boleh jadi pahala untuk orang? Apabila orang tu bersabar. Orang sabar kan dapat pahala. Dia ditimpa musibah, kemudian dia sabar. Bila dia sabar, dia dapat pahala. Jadi ya Allah, jadikan musibah aku ni, dalam musibah ni ada pahala. Jadi maknanya jadikan aku sabar jugalah. Maksud daripada doa itu. Ya. Allahumma ya Allah ujurni, berikan pahala kepadaku pada musibahku. Fi musibati, dalam musibah aku. Kan. Kemudian wakhluf li, ukhluf ni ganti. Khalifah kan, khalifah. Khalifah tu siapa? Pengganti Rasulullah kan. Dan gantikan li, bagi aku, khairan minha, yang lebih baik daripadanya. Musibah yang kena tu kalau kehilangan nyawa, digantikan dengan maknanya yang lebih baik. Kalau kehilangan barang pun sama. Jadi doa ni kita kena curi barang ke, ada apa musibah lah. Musibah ni bentuknya kan macam-macam kan. Accident contoh kan. Accident. Jadi boleh lah. Maknanya Allah tengok motor rosak. Baca doa ni. Ya, Allah Ta'ala ganti.
Allah Ta'ala ganti motor baru lagi cantik. Kan? Jiran saya ada seorang, 3 kali motor kena curi. Makin lama makin upgrade motor dia. kan dia baca doa tu. Saya ajar kat dia, saya bagi tahu lah baca doa ni kan. Tak lama ganti motor baru. Kan? Ganti motor baru pun kena curi kat. Lelah dia beli motor pakcik dia murah 300. Kan dapat motor Chris. Okey lah. still pun lebih baik kan. Duit tak banyak guna. Tapi ayalah, ada keadaan tu kita boleh husnuzan lah dengan Allah Ta'ala kan. Okay, jadi doa ni Nabi ajar pada Ummu Salamah dan makbul. Ummu Salamah baca, siapa yang gantikan suami dia yang dia bangga-banggakan sangat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan takat yang lebih baik, paling baik. Kan? Yang gantikan dia adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita macam suami tapi kita tak nak ganti. Tak apalah, maksudnya gantikan dengan perasaan tenang. Lebih baik ni tak semestinya ganti suami. Keadaan yang lebih tenang kan. Jiwa. Jadi ada orang jiwanya kalau dia kesunyian, dia perlukan suami, mungkin dia minta ganti suami. Ya. Iyalah, boleh lah. Gantikan yang lebih baik. Kan? Keadaan yang lebih baik. Kan? Ada orang laki dia hidup lagi dia minta ganti dah. Kan? Okeylah. Panjang cerita. Hadis tak masuk lagi. Okey. Jadi kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, itu pun kisah panjang lah kalau Ummu Salamah ni. Nabi minang mula-mula Ummu Salamah tolak. Sebab dia kata aku tolak, aku dah tua. Umur dia dah tua, anak dia ramai. Anak dia ramai. Kemudian dia ada satu sifat Ummu Salamah ni, dia cepat jealous, sangat kuat jealous. Jadi Nabi kata kalau kamu kata kamu dah tua, aku pun tak muda, kata Nabi. Kalau kamu kata Masa tu Ummu Salamah lebih tua pada Nabi. Memang Ummu Salamah umur dekat 60. Waktu tu memang dia tua dah. Jadi kan kalau kita belajar tentang perkahwinan Nabi, kita tahu Nabi kahwin bukan kerana hawa nafsu, tapi ada nak bantu golongan susah, nak dakwah. Itu antara beberapa sebab kenapa poligami Rasulullah lah. Itu cerita lain lah. Jadi mula-mula Ummu Salamah tolak. Jadi 3 sebab tadi Nabi jawab. Kalau tua aku pun tak muda mana. Kalau kerana anak, kalau kahwin anak kamu jadi anak aku. Satu Nabi pun apa Ustaz? Tak pasti, saya tak ingat. Tak ingat. Di Madinah. Di Madinah. Sebab Ummu Salamah pun hijrah ke Madinah. Dengan Ummu Salamah, keluarga Ummu Salamah ni cerita besar. Hijrah dia tu pun keluarga dia pergi berasing-asing. Berasing-asing pergi. Lepas hijrah lah. Okey, kemudian yang ketiga, yang ini special. Dia kata aku ni ada jealous. Aku takut nanti aku jealous susah. Nabi kata jealous aku akan doa pada Allah Ta'ala agar mengangkat. Dia perasaan cemburu memang biasa pada orang perempuan. Tapi cemburu dia luar biasa, maka Nabi doakan pada Allah Ta'ala angkatkan perasaan cemburunya itu. Maka Ummu Salamah adalah antara isteri Nabi yang paling banyak bagi gilirannya pada Aisyah. Kata aku ni dah tua, tak ada apa pun, aku dapat perlindungan daripada suami, jadilah. Tapi maknanya untuk tidur malam-malam bagilah ke yang muda. Jadi dia kalau tak cemburu, tapi sebab Nabi dah doakan, diangkat perasaan tu dan dia pun redha saja. Tak apa, bagi ke Aisyah. Pergi rumah Aisyah lah. Banyak giliran Ummu Salamah tu diberi pada Aisyah. Itu kisahlah tentang Ummu Salamah. Jadi apa kata beliau? Beliau berkata pakaian yang paling digemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-gamis. Gamis ni kemeja yang dia ada jaib. Dia punya sifat ataupun ciri yang disebut gamis ni, dia ada jaib ni, ada belahan di bahagian dada, sama ada zip ataupun ada butang ataupun tak ada apa-apa. Dan dia ada lengan. Pakaian macam kita lah. Kemeja, dia panggil sini kemeja. Baju Melayu kita itu juga boleh sebut gamis. Tapi biasanya gamis ni jubah. Dia lebih daripada lutut. Labuhnya lebih daripada lutut. Jadi kurta boleh masuk dalam gamis. Jubah boleh masuk dalam gamis. Sebab nanti kita akan tengok beberapa bentuk pakaian Nabi. Ada yang Nabi pakai macam ihram tu, itu tak dipanggil gamis. Bawah kain plekat, atas selendang. Itu dia panggil hullah. Tak apa, nanti kita akan tengoklah hadis tu. Tapi yang ini yang paling favourite Nabi suka pakai adalah jubah. Yang bentuk baju Melayu, bentuk jubah, bentuk kurta macam itulah. Okey. Wallahu a'lam. Insya-Allah nanti besok kita sambung bab yang ke-8, hadis yang kedua dalam bab.
Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelik sampai-sampai dah habis. Yang ni kelas lain. Oh, ni kelas lain. Sekejap.